أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pertama ini dengan kitab Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang ini petang yang ke-26 daripada bulan Muharram 1437 Hijrah. Allah masih lagi manjakan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita petang ini dilimpah dengan barakah hanya yang datang kepadanya, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, petang ini insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 50 gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sama-sama pada petang ini, sama-sama kita tanam azam, sama-sama kita tanam kesungguhan untuk kita melaksanakannya. Karena al-ilmu bila amalin, ilmu tapi tidak diamalkan, ilmu tanpa amalan, kasyadarin ataupun kasyadari bila thamarin, seumpama macam sebatang pokok yang tak ada buah. Ada ilmu, kita terjemah luar kita mengaji tapi tak buat. Dia serupa macam pokok, tapi pokok tu tak ada buah apa. Jadi pokok yang tak ada buah ni tak dipandang, pokok yang tak ada buah ni tak dinilai, orang tak menganggap pokok tu berharga. Sama jugalah orang yang ada ilmu tapi tak buat ilmu yang dia ada. Jadi kita minta pakar-pakar buat apa pun. Oh ya, senyap. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama dapat amalkan. Baik. Hari ini insya-Allah kita nak sambung tajuk kita muka surat yang ke nombor 27. Tajuk yang makruh. Tajuk nombor 6. Baik. Hari ini insya-Allah kita nak tengok, kita nak sambung balik pengajian kitab kita. Kita masih lagi berada di bawah tajuk tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama pada tajuk petang ini sama-sama kita dapat amalkan insya-Allah. Petang ini kita nak tengok tajuk yang ke-6 berkaitan dengan isu solat sunat, bukan solat sunnah lah. Sunnah ni boleh. Isu berkaitan dengan solat sunat. Solat sunat dan juga solat duha yang dilaksanakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan insya-Allah. Baik. Antara sembahyang sunat yang disebut dalam tajuk yang ke-6 ini, hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini بين النداء والإقامة من صلاة الصبح متفق عليه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat 2 rakaat antara panggilan azan dan iqamah. Iqamah tu qamat, sembahyang subuh. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan salat 2 rakaat antara apa? Antara azan dengan qamat. Maksudnya selepas azan berkumandang, baginda akan sembahyang 2 rakaat. Habis sembahyang 2 rakaat, selalunya lepas tu tekan qamat. Agak-agak sembahyang ni sembahyang apa? Dan peristiwa ni Nabi buat sebelum sembahyang subuh. Agak-agak sembahyang yang baginda buat antara azan dengan qamat tu, sembahyang tu kita duk sebut selama ni dengan panggilan qabliyah subuh. Satu daripada solat yang baginda sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan dalam kehidupan baginda. Sehingga baginda pernah mengatakan,
raka'atani qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh ni khairun, lebih baik minan dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada dalam dunia. Mana kalau kita rasa kita dapat apa rumah harga 5 juta, 2 rakaat subuh lebih berharga daripada rumah 5 juta. Kalau kita rasa dapat tanah seluas negeri Pulau Pinang, 2 rakaat tersebut lebih berharga daripada keluasan tanah negeri Pulau Pinang. Kalau ayah rasa dapat dunia, satu dunia punya harta ni semua nama kita, 2 rakaat tersebut lebih berharga daripada dunia yang menjadi milik kita. Begitu mahal harga 2 rakaat qabla subuh. Poinnya satu ya. Lepas ni kita minta pakat-pakat buat tu ya. Nama tu ya, sudah tak ada pakat-pakat buat. Ayah-ayah yang ada di sini, kalau kata baru terlewat, kalau boleh pastikan semayang juga qabla subuh dulu. Subuh sekarang habis pukul 7, celek-celek mata 6.40 contoh, masuk gerbuk-gerbak ambil yang semayang apa semua 5 minit. Ada lebih kurang 10 minit untuk semayang Ustaz. Nak semayang berjemaah tak ada lah. Nak semayang sorang-sorang Ustaz. Setiap juga semayang qabliyah subuh dulu 2 rakaat baru semayang subuh. Kalau masa masih ada. Baginda pernah bangun lambat dan baginda semayang qabliyah subuh dulu baru Nabi semayang subuh. Pernah. Pentingnya qabliyah subuh. Boleh tuan? Ustaz, kalau kami sampai di masjid, patutnya semayang qabliyah subuh dahulu, tapi dah sampai-sampai orang dah semayang subuh. Nak buat macam mana? Jawapannya, semayang subuh dulu. Habis semayang subuh, habis doa apa semua, pi di belakang tu, saja ke semayang sunat qabliyah subuh 2 rakaat qada kepada Allah Taala. Boleh ke Ustaz? Boleh. Semayang qada boleh dibuat walaupun di waktu yang ada. Baiknya. Dan semayang qada ni, dia waktu haram boleh buat, tak ada masalah. Jadi kita habis semayang subuh qabliyah tadi tak ada buat. Kita habis berdiri apa semua, pergi di belakang, saja semayang sunat qabliyah subuh 2 rakaat qada kepada Allah Taala. Ya. Baginda pernah buat qabliyah zuhur selepas semayang asar. Hadis ni ada dalam Mishkat Masabih dah. Nabi semayang qabliyah zuhur selepas semayang asar. Habis semayang asar, Nabi semayang qabliyah 2 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kamu saya terjemah Melayu, kamu semayang apa ni? Bukankah waktu lepas asar ni waktu haram semayang?" Nabi kata, "Aku qada qabliyah zuhur tadi. Tadi waktu qabliyah zuhur tu ada tetamu datang. Tak ada nak semayang qabliyah tu. Jadi Nabi qada lepas asar." Ulama ambil daripada dalil tersebut mengatakan boleh kita qada qabliyah ni, ataupun boleh kita buat qabliyah ni, ataupun semayang sunat ni qada boleh dibuat waktu haram. Jadi kalau subuh tak ada nak semayang qabliyah, lepas semayang subuh buat qabliyah. Satu. Ataupun yang kedua, ayah-ayah yang ada di sini, kita mengadili, kita bagi sikit gambaran. Ayah-ayah kalau kata habis semayang subuh, tengok-tengok ada kawan kita main, ada siapa-siapa main singgah nak semayang subuh. Tengok-tengok dia semayang seorang-seorang. Apa salahnya ayah-ayah pergi di belakang jadi imam kan dia. Kita nak qabliyah subuh qada. Dah kita tak ada ni. Jadi bila kita niat qada, dia di belakang semayang subuh macam biasa. Kita niat qada. Saat dia qunut tak payah baca. Qabliyah subuh mana ada qunut. Habis itu dia makmum di belakang ikut imam. Imam tak baca qunut, dia tak baca qunut. Imam bagi salam, dia bagi salam. Saya duduk di Mesir kan, selalu macam tu. Ada seorang pakcik tu, sampai lah saya ingat kan. Kita pergi, biasalah orang Melayu main subuh. Subuh gajah ke dia. Kita sampai-sampai, orang dah habis diri dah. Selalu dia akan main. Dia main, dia kata, main. Tak, main. Dia jadi imam, kita ikut belakang. Selalu dapat menjadikan. Boleh kan? Poin kita nak sebut, qabliyah subuh dengan tinggal. Satu. Selesai. Baik. Hadis yang kedua, tulis kat tepi tu. Solat sunat qabliyah subuh, tulis kat tepi tu. Maknanya hadis ni cerita pasal tentang solat sunat qabliyah subuh. Tulis tepi tu, sunat qabliyah subuh, bawah tu tulis pula jangan tinggal. Tulis. Yang tu yang penting. Tak tahu saja tak jadi, jangan tinggal. Maksudnya buat. Satu. Yang kedua,
Hadis yang kedua ni di antara contoh solat sunat yang Rasulullah tak tinggalkan. Abdullah bin Syaqiqi radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah. Ada seorang lelaki mari jumpa Aisyah, tanya Aisyah tentang solat sunat rawatib. Rawatib ni orang Melayu kita dia sebut qabliyah ba'diyah. Ada seorang lelaki mari tanya Aisyah tentang solat sunat qabliyah ba'diyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ni. Aisyah menjawab, kana yusalli qabla dhuhri rak'atayn wa ba'daha rak'atayn wa ba'da al-maghribi rak'atayn wa ba'da al-'isya'i rak'atayn wa qabla al-fajri ithnatayn atau kama qala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jawab Aisyah radhiyallahu anha, baginda mengerjakan solat sebelum solat zuhur 2 rakaat. Baginda buat solat sebelum solat zuhur 2 rakaat. Sesudahnya 2 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat. Sesudah solat isya 2 rakaat. Dan sebelum subuh 2 rakaat. Baik. Ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, kalau baca hadis tu macam tu, kan, baca dalam bentuk perenggan macam tu, kita kurang faham. Ayah-ayah ibu pun cuba pakai tengok muka surat kosong yang ada sebelah tu. Muka surat kosong yang ada sebelah tu, cuba senaraikan dulu daripada atas ke bawah. Zuhur, asar, minta maaf, buat zuhur dulu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Buat senarai ni. Buat kat tepi tu. Subuh, buat jarang-jarang sikit pun tak apa. Senang. Buat tengah sikit. Tulis situ zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kalau rasa nak buat subuh dulu, buatlah. Mana pun tak apa. Yang penting 5 waktu tu ada. Okey, selesai. Tepi dia, tepi perkataan, minta maaf, tepi 5 sembahyang waktu yang kita buat tadi, belah atas tu tulis sebelum. Macam mana nak buat contoh? Ya? Dia jadi macam gerah tau. Maknanya sebelah sini buat senarai dulu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Okey, senarai. Atas depan ni, atas sebelah sini ni, atas ni tulis sebelum dengan selepas. Senang. Kita nak buat tanda je sakit ni. Rek dengan rek saja. Rek dengan kosong ni. Senang bagi nampak. Baik, no? Baik. Yang pertama sekali, sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur, cuba rek dua-dua. Sebelum pun rek, selepas pun rek. Maknanya sebelum zuhur ada 2 rakaat, selepas zuhur ada 2 rakaat. Zuhur ni dia special sikit. Maknanya zuhur ada dua-dua. Zuhur ada sebelum, zuhur ada selepas. Okey, rena. Asar biar kosong. Asar tak ada qabliyah, asar tak ada ba'diyah. Kosong. Tak ada. Kalau ikut hadis ni tak ada. Saya kita bahaslah. Baik. Maghrib rek dekat selepas sahaja. Sebelum tak payah, rek selepas. Dia kalau buat bentuk contoh tu dia senang nampak. Kalau kata tulis buat ayat tu dia tak buat nampak. Maghrib selepas, rek dekat selepas. Isyak rek dekat selepas. Subuh rek sebelum. Baik. Boleh nampak apa? Baik. Kita nak sebut dalam bahasa mudah macam ni berjalan. Senang. Saya bagi gambaran macam ni pula. Kita bagi 2-3 jenis gambaran. Nombor 1. Tadi kita ambil zuhur dululah. Jadi zuhur. Payah dengan. Kita ambil subuh bagi tadi. Subuh. Ataupun subuh pagi esok. Senang. Subuh pagi esok. Ayah-ayah bangun subuh pagi esok. Nombor 1 sekali kena ingat. Sebelum kita nak semayang subuh, kita kena semayang qabliyah subuh dulu. Ingat pagi esok. 1. Sebelum subuh ada 2 rakaat dia panggil qabliyah subuh. Selepas tak payah, biar kosong. 1. Bila mai waktu tengah hari pula zuhur. Zuhur ni dia special sikit. Dia ada 2. Sebelum pun dia ada, selepas pun dia ada. Yang ni lah yang banyak masyarakat kita segan nak buat. Zuhur dia ada sebelum, dia ada selepas. Waktu tengah hari tu dia ada 2. Sebelum, selepas. Okey, selesai. Bila mai waktu asar pula, asar tak ada langsung. Asar saja. Qabliyah pun tak ada, ba'diyah pun tak ada. Berdasarkan hadis ni. Sekali saya bahas lah. Sekali duk kata, habis tu kami duk buat qabliyah asar je lah. Sekali saya bahas. Baik.
Bila mai waktu maghrib, sagi nak semayang maghrib. Semayang maghrib ba'diyah sahaja. Semayang maghrib, lepas maghrib ada 2 rakaat. Yang saya rasa ayah buat lama dah. Dan lepas semayang isyak ada lagi 2 rakaat. Yang ayah duk cungit balik dah. Noah. Boleh nampak tak? Jadi nampak gaya Ustaz? Semayang qabliyah ba'diyah ni, semayang yang pertama subuh ada, zuhur ada, hak asar tak ada langsung, nampak gaya ni. Kosong ni, asar kosong. Ya. Maghrib isyak ada. Boleh nampak tak? Subuh sebelum, zuhur sebelum selepas, ada 2 yang kita rek tadi tu. Asar kosong, maghrib selepas, isyak selepas. Hak siang dia ada sebelum. Hak siang sebelum. Hak malam selepas. Cuma mana saya nak ingat mudah. Boleh kono balik tengok sekali itu rasa boleh kono. Oh, subuh ada 2 rakaat sebelum. Baik. 10 rakaat ni musliman, 5 waktu yang kita sebut ni dipanggil solat sunat yang muakkad. Solat sunat rawatib yang muakkad, yang sangat-sangat dituntut. Sebab tu kalau boleh 10 ni jaga, 5 waktu ni jaga. Qabliyah subuh jaga. Buat qabliyah subuh tu. Saat dia mai zuhur pula Ustaz, qabliyah zuhur buat. Habis qabliyah zuhur, sembahyang zuhur 4 rakaat dengan tu imam. Habis sembahyang zuhur buat ba'diyah pula 2. Jangan tinggal. Pasal tu sangat-sangat dituntut tu. Asar tak apa. Pasal dia satu-satu tu ya. Maghrib, habis sembahyang maghrib buat ba'diyah maghrib. Habis sembahyang isyak buat ba'diyah isyak. 5 waktu ni ataupun 10 rakaat ni, 10 rakaat lah, 2 10 rakaat. 10 rakaat ni dipanggil solat sunat yang muakkad dituntut. Hak lain daripada 10 ni Ustaz. Hak lain daripada 10 ni semua dipanggil ghairu muakkad, tidak dituntut. Sembahyang sunat juga tapi tidak dituntut. Antaranya Ustaz, waktu sembahyang zuhur, ayah ada yang mengaji dalam kitab kan, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Pernah jumpa kan? Baik. Bila 4 rakaat sebelum zuhur tu, 2 rakaat yang pertama tidak dituntut. Sembahyang sunat juga tapi tidak dituntut. 2 rakaat lagi dituntut. Ba'diyah zuhur pun kalau kita mengaji dalam kitab 4 rakaat juga. 2 rakaat tidak dituntut. 2 rakaat dia masuk hak dituntut hak kita mengaji hari ni. Kami main semayang asar Ustaz. Sebelum lepas azan asar tu kami semayang sunat 2 rakaat dulu. Semayang sunat sebelum asar tu ghairu muakkad, tidak dituntut. Tapi semayang sunat juga. Boleh buat, tak ada masalah. Silakan. Sunat dapat pahala. Main maghrib, azan maghrib, main semayang 2 rakaat pula. Yang tu semayang sunat juga. Ya, tapi tidak dituntut. Hak tuntutnya hak selepas. Sebab itu siapa di sini yang rasa Ustaz, saya rajin Ustaz boleh buat sebelum selepas ni Ustaz memang boleh Ustaz Saya boleh buat cuma selepas subuh dengan selepas asar saya tak buat lah. Tapi sebelum selepas ni memang saya boleh jaga. Silakan buat semua sekali. Kalau boleh buat semua. Tapi kalau Ustaz tak mampu Ustaz banyak nak kayu tu tak larat ada. Kalau tak larat kayu semua sekali. Ayah-ayah ibu buat yang dituntut tu saja aja. Hak 10 yang kita rek tadi, hak 5 kita rek tadi tu lah. Ke 10 5, hak 5 waktu yang kita rek tu. Buat 5 tu saja. Kalau tak ada macam mana Ustaz? Saya dah abang tadi. Qadha. Boleh. Faham ke sudut contoh? Nampak macam berat, nampak dia. Jangan tinggal kan. Kalau boleh nak setiap, jangan tinggal. Kalau kata terlepas, qadha. Kau lah nak tanya, Ustaz, qadha di mana Ustaz? Saya selalu qadha dah kita. Baca sembahyang sunat kan boleh buat atas kenderaan kan. Sembahyang sunat tak perlu mengajar kerja. Jadi qadha atas kenderaan. Kira pagi tadi pergi kerja, contohlah qabliyah zuhur tak ada buat. Tak buat. Sehari main maghrib, lepas maghrib sampai lambat tak ada buat ba'diyah maghrib. Habis dia bagi salam turun sikit main terus mengajar. Tak ada ba'diyah maghrib. Sehari habis isyak pula. Ketut ke ketuk apa tak batal buku. Tak ada ba'diyah isyak. Sehari waktu nak balik ambil sembahyang, naik kereta, habis kereta.
Allah Akbar, rokok. Allah Alhamdulillah. Allah. Tapi mata tengok depan lah. Dalam mata ada tengok sekeliling jam lah. Kena ngaji lah cara semayang atas kenderaan. Tapi boleh semayang sunat tak ada masalah. Semayang. Boleh ke Ustaz? Boleh. Yang penting buat. Saya tahu satu akhlak Muhammad bin Sirin, pakar takwil mimpi. Dia sebut dalam satu kata-kata, kalau tak silap dia di antara satu amalan beliau, sekiranya beliau terlepas melakukan amalan tersebut, dia akan pokok pada waktu yang lain. Itu prinsip dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau terlepas, dia akan pastikan amalan itu tetap dia pokok waktu lain. Macam contoh, ayat-ayat lepas semayang tiap hari dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian dia baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Mai waktu subuh tu kalau-kalau tak ada baca. Kalau ikut orang Ibnu Sirin, dia akan qada juga, dia akan baca juga pada waktu yang lain sebagai ganti hak subuh tak ada dia. Orang yang macam ni kita jauh. Faham ke saya cerita? Jauh senyap. Boleh kan? InsyaAllah mudah-mudahan. Qabliyah. Tulis kat tepi tu. Hadis tulis kat tepi tu. Solat qabliyah dan ba'diyah. Hadis ni maknanya nak cerita tentang solat qabliyah dan ba'diyah. Senang. Bagi nampak macam tu senang je lah. Jadi kalau kita baca kita, hadis ni cerita benda tu. Selesai. Bawah tu tulis sekali lagi. Buat. Jadi jangan ingat, ini buat. Baik. Hadis yang seterusnya. Yazid Ar-Rishki bercerita, sami'tu Mu'adzah qalat, qultu li 'Aisyah radhiyallahu ta'ala 'anha, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha? Qalat na'am, 4 raka'atin wa yazidu ma syaa Allah 'azza wa jalla. Dengar hadis bahasa Arab pun nampak dah. Sembahyang sunat yang kita nak bicara dalam hadis ni asalnya sembahyang duha. Pasal bunyi duha tadi. Baik. Aku mendengar Mu'azzah binti Abdullah Al-Adawiyah berkata sebagai berikut. Kata Yazid, aku dengar Mu'azzah duduk cakap. Mu'azzah kata apa? Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mu'azzah ni pernah tanya Aisyah, apakah Rasulullah mengerjakan solat pada waktu duha? Nabi sembahyang duha. Ada seorang perempuan yang tanya Aisyah, Nabi sembahyang duha tak? Jawab Aisyah, benar. Maksudnya, ya. Baginda melakukan yang 4 rakaat. Baginda banyak duha 4 rakaat. Dan kadang-kadang baginda menambah lagi sebanyak yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang Nabi akan melakukan lebih daripada 4, seperti mana ataupun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi buat 4 dan kadang-kadang Nabi buat lebih daripada 4. Hadis ini nak menunjukkan kepada kita tentang baginda melakukan solat sunat duha. Sebab tu kita minta, saya rasa ayah-ayah yang ada di sini pun semua tak tinggal sembahyang duha. Sembahyang yang paling digemari oleh orang Melayu di Malaysia, sembahyang duha. Tahajud kita puas, taubat kita puas kenal, tambah tasbih jauh sekali. Sembahyang yang orang Melayu kita lagi buat lah sembahyang duha. Di mana pun tak hati apa banyak duha lah. Sebab dia nampak buah murah rezeki. Mulut. Baik, tak apalah. Jadi saya yakin dalam kuliah kita malam petang ni pun semua rajin sembahyang duha. Alhamdulillah, teruskan. Cuma kita cadangkan, kalau boleh upgrade sikit. Siapa selama ni dia buat 2, upgrade sikit kepada 4. Minta tu upgrade sikit buat bagi jadi 4. Siapa selama ni memang duha tu dia buat 4 dah. Memang dia buat 4 dah Ustaz. Konsisten lama dah 4. Istiqamah dah. Sehingga kemenangan 4 dah. Ya, istiqamah dah 4 tu Ustaz. Upgrade sikit buat jadi 6. Tambah. Tapi jangan tambah terlalu banyak. Takut sakit tak larat. Tambah sikit. Ustaz, sembahyang duha hak 4 ni Ustaz, boleh tak kami nak buat 4 rakaat satu salam Ustaz? Macam sembahyang zuhur tu Ustaz. Boleh tak? Baik, kita nak sebut dalam bahasa mudah, sembahyang di waktu siang ni boleh dibuat sehingga 8 rakaat. Boleh dibuat lebih daripada 2 rakaat satu salam. Nak buat 4 rakaat satu salam boleh, 6 rakaat satu salam boleh, 8 rakaat satu salam boleh. Maknanya kalau kami nak sembahyang duha 4 rakaat Ustaz, kami buat macam sembahyang zuhur. Ya.
Nak kena baca tahiyat awal tak payah. Nak buat 8 rakaat satu salam boleh Ustaz? Boleh, silakan. Tapi insya-Allah confirm lupa rakaat. Confirm. 4 kali 5, 4 kali 5, 4 5 dia pukul 5. Pasal 5 cepat lagi. 7 8, 7 8, siapa 8. Tapi semayang yang banyak, terlalu banyak rakaat ni dia kurang sikitlah sebab dia akan bertimbul kecelaruan. Dia akan jadi celaru sikit. Jadi buat dua. Waktu siang boleh cantum, tapi semayang malam solatul lail dia masna, dia kena buat dua. Sebab tu semayang tarawih tak ada orang umpai buat 4 rakaat satu salam, tak ada. Semua kena buat dua. Sebab semayang malam memang sistem dia macam tu. Siang tak apa. Saya tak silap saya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau di hujung usianya semayang duha 4 rakaat satu salam. Semayang duha 4 rakaat satu salam. Boleh buat, tak ada masalah. Kalau tanya ustaz buat hak mana? Tak orang tanya tak. Saya pernah buat 8 rakaat satu salam, pernah buat sekali je lah. Tak lebih. Memang lupa semua. 3 ke 5, 3 ke 5. Betul kira 5. 5 cepat lagi semua. Tak boleh dia lupa. Jadi dia serabut banyak keserabutan. Buat dua-dua lebih mudah. Tapi kita cadang sekali lagi, buat yang mana buat 2, pening sikit jadi 4. Yang tu dah kita minta upgrade sikit. Duit kita nak banyak, duit kita nak bertambah. Beri pun naik 50. Contoh. Ayah yang ada di sini, pangkat pun nak naik. Kereta pun kalau boleh nak yang lebih baik. Semua kita nak meningkat. Tapi ibadah kita pun duduk macam tu juga. Tak padan, tak kena. Ibadah pun meningkat sikit. Boleh ke no? InsyaAllah no, mudah-mudahan. Tulis kat tepi tu, Nabi semayang duha 4 rakaat. Kalau rasa payah nak tulis Nabi semayang duha 4 rakaat, tulis kat tepi tu, aku kena semayang duha 4 rakaat. Tulis punya tu. Dan tu lebih clear. Boleh ke no? InsyaAllah. Baik. Yang terakhir dalam tajuk yang ke-6, yang ni kalau rasa boleh buat nah. Minta maaf nah. Kalau rasa boleh buat, kalau rasa tak boleh buat, tak apalah, buat juga. Baik. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ad-duha 12 rak'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Anas berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa solat duha 12 rakaat, dia 4 tadi berpeluh dah macam ni 12. Nabi kata barang siapa yang melaksanakan solat duha 12 rakaat, nescaya Allah mendirikan baginya satu mahligai di dalam syurga. Maksudnya dia berpotensi untuk masuk ke dalam syurga. Dia ada ruang untuk masuk ke dalam syurga. Ada tempat tinggalnya di dalam syurga. Bukan makna dia bila dia sembahyang 12 rakaat, maksudnya dia confirm masuk syurga dah, masih ada rumah dah. Maksudnya dia berpotensi untuk masuk ke dalam syurga. Lepas kalau boleh buat. Allahu a'lam je lah. Saya nak bagi satu benda tapi tak tahu lah boleh buat, tak boleh buat, tak pastilah. Saya pernah jumpa satu riwayat, baginda sallallahu alaihi wasallam kalau kata baginda tak bangun sembahyang tahajud malam tu. Malam tu kalau Nabi tak sembahyang tahajud, baginda akan ganti dengan duha 8 rakaat. Dan kalau ayah 29 rasa nak boleh buat, saya rasa saya cadangkan buat. Maknanya kalau kita tak bangun sembahyang tahajud malam tu 2 rakaat, kita ganti balik dengan duha 8 rakaat. Kalau boleh buat 12 itu lebih baiklah. Tapi kalau 8 rakaat pun bolehlah, cantiklah. Ganti dengan 8. Bila tiap hari buat 8, kita akan rasa tertekan. InsyaAllah dia akan melatih kita untuk bangun tahajud di waktu pagi. Boleh 8 rakaat. Boleh. Ustaz cakap pandai kan? Tak. Buat. Buat. Boleh kan? Tak. Kita seru, kita minta pakak-pakak buat ganti. Sebab nak latih kita bangun mayang tahajud. Kalau tidak sampai sudah kita tak boleh bangun tahajud. Dan bila kita tak bangun tahajud, kita tak ada sesuatu yang mendesak kita, kita tak akan bangun. Kena ada satu desakan, baru kita boleh bangun. Cara nak desak dia,
Latih diri, ganti 8 rakaat duha. Tak bangun buat 2 rakaat bagi jadi, ganti 8 rakaat. Esok tak bangun lagi, ganti 8 rakaat. Lusa tak bangun lagi, ganti 8 rakaat. Lama-lama dia bangun 2 rakaat. Sebab dia dah nampak 8 tu banyak.